Bahkan Allah Azza wa Jalla, bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan, bahkan menunjukkan bagaimana nak menjadi orang yang bertakwa. Setiap hari kita diingatkan dengan ketakwaan. Bagaimana kita diingatkan dengan ketakwaan? Bila kita solat, kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Takwa ini itu maksudnya, iaitu melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan semua yang Allah larang. Kemudian Allah Azza wa Jalla kata dalam surah Al-Baqarah, Anda nak emphasiskan tentang takwa itu, supaya kita dapat nantinya memanfaatkan Ramadan sepenuhnya. Kerana Ramadan ini datang setahun, sebulan penuh. Dan kita mesti memanfaatkan bulan ini untuk mencapai ketakwaan. Kerana dalam bulan ini ada beberapa amal yang hanya ada dalam bulan ini sahaja. Bulan lain tak ada. Itu sebab kita kena grab the opportunity of Ramadan which Allah gave to us dengan sungguh-sungguh. Kerana ada beberapa perkara yang hanya ada dalam bulan Ramadan ini yang tak ada dalam bulan-bulan lain. Bagi seorang Muslim, this is the month yang setiap second count. Dan dia tidak akan membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dia mendapat apa yang Allah telah janjikan bagi orang-orang yang beriman ini, ketakwaan. Kerana kalau kita tengok tadi dalam ayat yang dibacakan oleh Akhuna Fawaz tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bila Allah mengatakan bahawa dia nak hambanya itu menjadi orang yang bertakwa, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun itu, maka Allah memberikan semua perkara untuk membolehkan kita bertakwa. Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, dan sesungguhnya inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya kalau orang itu mahu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka setiap hari kehidupannya mesti bersama dengan Al-Quran. Supaya dia dapat tahu apa yang Tuhan suruh dia buat, apa yang Tuhan cegah dia daripada melakukannya. Maknanya, bila Allah kata Allah nak kamu bertakwa, maka Allah turunkan Al-Quran, kitab, manual. So there is no reason for you not to become takwa. Because I have revealed upon you Al-Quran, kitab, untuk kamu tahu bagaimana nak menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah turunkan Rasul. Tidak ada orang, bahkan Rasul kata, akulah hamba Allah yang paling bertakwa. Dan dialah yang Allah katakan dalam surah apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa cik lupa, surah Al-Ahzab. Allah kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri baginda Rasul itu ada contoh yang terbaik untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang beriman. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Maka bila Rasul itu adalah contoh terbaik, Rasul itu orang yang paling bertakwa. Mana kamu dah ada Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, Allah dah beri pada kamu yang kamu kena baca setiap hari untuk kamu bertakwa. Allah juga memberikan kamu contoh manusia untuk kamu ikut kalau kamu nak menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla setiap minggu bagi kita orang-orang yang menunaikan solat Jumaat, kita diperingatkan setiap minggu, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai kamu orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Aku memperingatkan diri aku dan diri kamu semua, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan mencapai kejayaan. Kemudian dalam setiap tahun ada satu bulan penuh Allah Azza wa Jalla memberikan peluang lagi untuk train, untuk tarbiyah, untuk tazkiyah
untuk tilawah, untuk tazkirah. Kalau Pak Cik boleh katakan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita ditarbiyah, bulan untuk kita tazkiyah, membersihkan diri. Tazkirah untuk memperingatkan diri kita, dan tilawah untuk kita membaca. Baca apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maknanya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita harus memanfaatkan sepenuhnya untuk mencapai one thing, iaitu ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Therefore dalam ihya Ramadan kita, dalam kita nak menghidupkan Ramadan ini, kita mesti melihat apa yang ada pada bulan Ramadan ini yang tak ada pada bulan lain, dan perkara itulah yang mesti kita laksanakan sesungguh-sungguhnya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diberikan sebulan penuh untuk kita dididik untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah Azza wa Jalla sayang pada kita, diikat dan dirantai musuh kita. Maknanya apa? This is really upon you. There is no excuses. You kata, oh syaitan yang in Ramadan, Allah Azza wa Jalla ikat semua musuh-musuh kita itu, dan Allah campakkan. We are on our own. Bagaimana kita nantinya nak menjinakkan nafsu kita? Kenapa? Kerana akhirnya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana itulah sebenarnya hakikat, the outcome, the vision, the objective untuk kita hamba Allah, iaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa menjadi orang yang bertakwa ini sangat penting? Dan ia mesti menjadi obses kita. Bila kita buat dakwah, kita buat tarbiyah, kita buat islah, kita buat khidmat kepada masyarakat, adalah semata-mata untuk kita mencapai satu dan satu perkara, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana Allah menjanjikan untuk orang yang bertakwa itu 6 perkara besar, bahkan 7 perkara besar. Pertama, Allah Azza wa Jalla, kalau kita baca dalam surah At-Talaq ini, ayat yang ke-2 sampailah yang ke-5 ini, ada 5 perkara yang Allah akan beri kepada orang yang bertakwa. Dan ini kalau kita lihat adalah perkara yang semua manusia hendak. Kalau manusia capai takwa, manusia dapat apa yang dia hendak dalam kehidupan di dunia. How practical Islam is. Pertama, kalau orang itu bertakwa kepada Allah, Allah kata apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan untuk mereka itu makhraja, jalan keluar. Maknanya apa? Dalam kesempitan kita, dalam kita dihempit dengan semua tekanan, kerja kita, keluarga kita, apapun, andai kata kita bertakwa, andai kata kehidupan kita ini kita tetapkan melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah tegah, dan kita tak melakukan sesuatu kecuali untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah menjanjikan, yaj'allahu makhraja, Allah akan jadikan untuk mereka jalan keluar. Kemudian Allah kata apa? Allah kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka itu rezeki. Allah Azza wa Jalla akan memberikan mereka rezeki dari arah yang mereka tak tahu, tak disangka-sangka. Contohnya hari tu Pak Cik pergi sekolah rendah Islam Al-Hidayah. Subhanallah, 13 ekar. Dan yang lebih menyentuh hati Pak Cik, ada orang yang sanggup memberikan sumbangan sampai 1.4 juta buatkan asrama untuk Banat, belikan padang kerana cucu dia mengajar situ. Kita semasa kita buat sekolah tu, dalam perancangan strategik kita, kita tak pernah fikir akan ada manusia yang akan contribute 1.4 juta. Tak ada. Yang kita tahu ialah kita kena buka sekolah ini kerana kita nak didik insan Rabbani. Kita nak anak-anak kita ini jadi anak-anak yang akan nantinya membawa tugasan kerja dakwah kita. Kerana kita tegur, kita tak suka dengan sistem sekular, maka kita buka sekolah kita 30-40 tahun yang lepas. Nah ini Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib. Allah akan berikan kamu rezeki dari arah yang kamu sendiri pun tak tahu. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa may yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjadikan urusan kehidupan mereka itu mudah. Allahu Akbar. Bukankah itu yang kita nak dalam kehidupan kita? We will have an easy apa ni? Apa Allah akan jadikan kehidupan kita ini Allah akan memudahkan segala urusan kita. It doesn't mean that kita akan senang begitu, tak. Maknanya apa? Bila Allah Azza wa Jalla memberikan kita sesuatu, tugasan kerja kita itu, memang ia nak menguji kita untuk develop our potential. But then at the end of the day, andai kata kita buat itu kerana Allah, untuk Allah, dan kita buat itu kerana Allah suruh, kita tak melakukan sesuatu yang Allah tak benarkan, insya Allah, Allah akan menjadikan segala urusan anda itu mudah. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Allahu akbar. Barang siapa yang barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan kesalahannya dan melipat gandakan ganjaran. Allahu akbar. Yukaffir anhu sayyiati. Mana dulu kita buat salah, buat kesilapan, kerana mungkin kita terlanjur khilaf, kita manusia biasa. Tapi bila kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan menghapuskan kesalahan kita dan digantikan segala itu. Dan kemudian Allah kata apa? Wa yu'zim lahu ajran. Allah akan menambahkan ganjaran kehidupan. 5. Yang keenam, dimasukkan ke dalam syurga. Aidat lil muttaqin. Allah kata apa? Allahumma salli. Sari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu ke atas keampunan Allah Azza wa Jalla. Kepada syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Aidat lil muttaqin. Yang disediakan untuk orang yang dan yang ana paling nak ingatkan diri ana dan diri ikhwah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum. Orang yang paling mulia inda di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa. Dan itulah yang sepatutnya menjadi cita-cita kita. Di dunia ini pun kita selalunya bercita-cita kalau boleh kita nak menjadi orang yang paling dekat dengan raja. Menjadi orang yang dekat dengan pembesar. Menjadi orang yang dekat dengan orang-orang yang punya kekayaan, kemewahan dan kehebatan. Bukankah itu yang kita hendak? Siapakah atau kedudukan manakah yang lebih mulia bagi kita hamba kalau bukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia, semulia-mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa. Dan puasa Ramadan adalah bulan yang boleh memberikan kita peluang. Dan dia datang setahun, sebulan penuh. We should not miss this one. Kerana kita tak tahu bila lagi. Ini macam klise dah. Anggaplah ini Ramadan yang terakhir. Sepatutnya ia bukan klise. Klisenya ialah anggaplah setiap hari adalah hari terakhir kita. Kerana kita tak tahu bila Allah akan menjemput kita. Dan bila kita sentiasa mengingati kematian, sentiasa memikirkan bahawa kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai ketakwaan. So ini preamble kenapa nak kita kejar Ramadan ini. Kerana nak jadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu perkara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita mencapai ketakwaan itu. Kerana itulah sebenarnya manusia dijadikan untuk mengabdi diri kepada Allah, dan mengabdi diri kepada Allah adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ikhwan dan akhwat yang anak kasihi, bulan Ramadan, the main focus bagi kita
Yang hanya ada dalam bulan Ramadan ialah siyam, puasa. Puasa sepatutnya menjadi obsesi kita. Yang kita mesti jaga sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini ialah ibadah puasa kita. Kerana itu adalah ibadah yang diwajibkan dalam bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam. Our focus and our obsession is to make sure our siyam, our puasa is the best. Kenapa? Kerana puasa itu sendiri adalah merupakan anugerah Allah Azza wa Jalla yang tinggi dan mulia. Kerana dalam suatu hadis yang agak panjang ini, yang Allah SWT memberitahu bahawa sesungguhnya puasa ini adalah amalan yang manusia buat yang untuk aku, dan akulah yang akan membalasnya dengan sebanyak mungkin. Itu adalah suatu perkara yang sepatutnya menjadikan kebahagiaan untuk kita. Kerana segala amal-amal yang lain adalah untuk diri kita sebenarnya. Tapi puasa ini Allah kata manusia tinggalkan makan minum di siang hari yang halal. Tapi kerana aku suruh dia, bulan Ramadan kau jangan makan, kau jangan minum, kau jangan mengumpat, kau jangan buat segala-gala yang aku larang. Dan manusia itu buat. Maka Allah kata apa? Akan aku berikan balasan sebanyak yang aku hendak. Allahu Akbar. Puasa itu sendiri. So, makna kalau dalam bulan Ramadan ini, our main focus is to ensure our puasa itu adalah ibadah yang paling baik yang kita boleh berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang anda nak tekankan. Kerana macam anda mulakan tadi, Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan puasa, yang mana puasa itu, ibadah itu adalah rukun Islam. Dia bukan ibadah sebagai ibadah saja. Dia adalah yang 5, the pillars of Islam, yang kita mesti jaga dan kita mesti make sure it is the best puasa for every Ramadan yang datang. Kerana puasa adalah jalan untuk kita mendapat ketakwaan. Kalau kita tahu tadi bahawa macam anda cakap tadi, takwa itulah perkara yang utama yang harus kita capai. Dan nak capai itu, what it takes, we must do it. Dan cara yang Allah beritahu kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh kerana puasa ini adalah salah satu dari jalan untuk mendapat ketakwaan. Therefore, puasa ini kita kena buat sungguh-sungguh. Apatah lagi ianya adalah puasa Ramadan, bukan puasa sunat. Ini puasa wajib, puasa rukun Islam. Dan kita tahu bahawa puasa ini ada dia punya set of rules yang kita kena ikut. Dan sebenarnya kalau kita tengok, puasa inilah salah satu ibadah yang memang dia punya strength ialah ketakwaan. Maknanya apa? Ketakwaan ini dia adalah macam tahap ihsan. Kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tak lihat Allah, Allah melihat kamu. Itu makna takwa. Takwa ini macam bila kita nak buat sesuatu tu, CCTV tengok kita. Sehingga kita tak malu nak buat sesuatu perkara. Kerana dirakam. Nah, ini takwa. Inilah yang kita nak capai. Kerana kalau kita mencapai takwa, kita dapat 7 yang tadi Ana dah bicarakan. Dan itulah yang sebenarnya yang manusia hendak. Okey? Puasa adalah penghalang dari seksa neraka. Kalau tadi ayat yang 183. Kemudian puasa adalah penghalang dari seksa neraka. Sebagaimana sabda baginda Rasul, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksaan api neraka. Puasa. Okay. Kemudian barang siapa yang melakukan puasa suatu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ikhwan dan akhwat, bila kita cakap neraka tu, kalau kita tak rasa apa-apa, then we have to check our iman. We all know nar itu, neraka itu, ya Allah akan humban orang-orang mujrimin, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik ke dalamnya.
adalah suatu tempat yang sangat buruk keadaannya. Ya. Kalau dihumbankan, kalau dibalingkan, sehingga dalam surah Al-Mulk, bila manusia itu dicampakkan ke dalam api neraka, maka neraka bertanya, neraka marah. Apakah tidak sebelum ini tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan sehingga engkau dicampakkan ke dalam api neraka ini? Dalam surah Al-Mulk, kalau ikhwan dan akhwat ingat ayat yang sebelum ayat yang ke yang ke 9 atau 10. Ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana an-nazir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ikhwan dan akhwat, ana minta maaf sekejap. Azan di surau ni, biar ana berhenti sekejap. La ilaha illallah. Okey. Saya sambung balik tadi yang apa anda cakapkan tentang puasa ini adalah penghalang api neraka. Dan kalau kita tahulah siksaan api neraka, memang itulah yang kita nak jauhkan. Dan kita akan berusaha untuk melakukan apa sahaja yang kita mampu untuk menjauhkan kita dari dihumban ke dalam api neraka. Dan puasa adalah merupakan salah satu daripada ibadah yang Allah Azza wa Jalla berikan pada kita. Dan andai kata kita lakukannya dengan baik dan sempurna, maka insya Allah ia akan menjadi penghalang kepada api neraka. Hmm? Dan puasa juga akan memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Itu juga salah satu daripada perkara yang pemberian Allah kepada puasa ini. Iaitu puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat kerananya, maka perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, kerananya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Mana puasa ini adalah ibadah yang boleh memberikan kepada kita selain daripada ketakwaan, penghalang api neraka. Dia juga akan boleh memberikan kepada kita
syafaat. Ha? Dan satu lagi yang ana nak nak sampaikan ialah tentang suatu hadis. Kalau bulan Ramadan ni, hadis ini adalah hadis yang paling terkenal lah. Dan kalau orang bagi ceramah dia tak gunakan hadis ni, dia macam apa, tak trending lah. Ayat yang man shama Ramadan apa ni iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Allahu akbar. Allah Azza wa Jalla sekali lagi nak tunjukkan betapa sayangnya Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang merasakan bahawa Islam ini susah sangat. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Tapi kalau andai kata mereka tahu betapa pengasih dan penyayangnya Allah kepada manusia, sebenarnya apa yang Allah Azza wa Jalla suruh kita buat adalah untuk menghapuskan dosa dan untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Daripada suatu Jumaat ke suatu Jumaat, Allah ampunkan dosa. Daripada suatu waktu solat ke waktu solat, Allah ampunkan dosa. Ambil wudu, Allah ampunkan dosa. Berjalan ke masjid, Allah ampunkan dosa. Dan yang ini Allah kata apa? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allahu akbar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang sebelumnya. Allahu akbar. Maknanya apa? Kalaulah kita usaha menjaga puasa kita dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengampunkan dosa kita. Allahu akbar. Walillahil hamd. Beginilah pentingnya puasa ini. Selain daripada dia boleh meraih ketakwaan. Okey. So ini dua nokta yang penting yang anda nak tekankan. Pertama, ketakwaan. Itu adalah perkara yang sepatutnya menjadi cita-cita kita. Our obsesi adalah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan 7 perkara kebaikan. Kedua, salah satu daripada cara kita boleh mendapat ketakwaan ialah Allah Azza wa Jalla memberikan kita puasa pada bulan Ramadan ini. Okey. Dan tadi pun anda dah sampaikan beberapa nokta penting. Apakah perkara-perkara yang kita boleh dapat bila kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Sekarang ni anda nak fokus Ramadan itu sendiri. So, macam anda cakap tadi, Ramadan ini the most important ibadah ialah tentang puasa itu. Sebagaimana anda katakan, how practical Islam is. Bila Allah suruh kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah berikan segala facilities. Bahkan sekarang, Allah berikan setiap tahun orang-orang yang beriman ini, Allah Azza wa Jalla berikan suatu bulan untuk mereka itu ditarbiyah, untuk mereka itu tazkiyah, untuk mereka itu tazkirah, untuk mereka itu tilawah. Supaya akhirnya insya-Allah bila habis Ramadan, mereka akan iman atau ketakwaan mereka itu diperkasakan untuk another 11 months to go. Dan Allah juga menurunkan kepada kita Al-Quran. Allah berikan kita Rasul. Dan kita sentiasa diperingatkan dengan ketakwaan. Dan macam anda katakan tadi, dalam bulan Ramadan, Allah ikat musuh kita. It is we against ourselves, against our nafs, against our hawa, against hawa nafsu kita. Dan juga musuh-musuh yang lain. Selain daripada musuh yang kita tahu, iaitu syaitan. Lanatullah alaih. So ada 6 perkara yang nak emphasizekan. Macam anda cakap tadi, puasa. Apa yang ada dalam puasa yang ada dalam bulan Ramadan saja? Yang tak ada dalam bulan lain. Pertama, puasa tadilah. Dan dalam puasa itu, apa yang Allah suruh? Ada 2 benda yang penting. Iaitu, menjaga puasa itu. Jangan sampai puasa yang kita buat itu terkurang pahalanya. Bahkan jauh lebih teruk sampai batal puasa kita. Anda harap ikhwan dan akhwat semua tahu apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Makan minum sedikit ke banyak pun dia boleh batal puasa. Bersama dengan isteri pun membatalkan puasa. Benda-benda yang besar yang kita tahu yang insya-Allah ikhwan akhwat akan buat. Tapi perkara-perkara yang menipu,
perkara-perkara mengumpat, perkara-perkara yang apa, yang boleh mengurangkan pahala kita, pun sepatutnya kita jangan buat. Oleh kerana puasa ini akan memberikan kita peluang untuk meraih dan mencapai ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Dan bila kita capai ketakwaan itu, kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. We should not allow anything untuk menghalang kita untuk mendapat tempat di sisi Allah Azza wa Jal. Itu sebab kita kena jaga puasa kita dengan sungguh-sungguh. Jangan kalau kita secara literalnya, kita tahu ialah berpuasa itu ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada subuh sampailah maghrib. Itu literal yang kita semua tahu. Tapi apa yang berlaku daripada subuh sampai maghrib? Contohnya, sembahyang kita macam mana? Mulut kita macam mana? Mata kita macam mana? Telinga kita macam mana? Itu sebab kalau kita baca buku apa apa ni Imam Ghazali, Imam Ghazali, atau kalau kita baca buku Bimbingan Mukminin pun, dia kan dia memberitahu bahawa ada 3 tahap atau puasa ni. Satu, puasa orang yang ammah. Dia puasa je, iaitu dia tak makan dan tak minum. Tapi yang lain semua dibuat. Mengumpat, dia buat cakap, buka-buka mata, menjala telinga pergi pasang, membawang sini, bergosip sana. Yang kedua, ialah orang yang dia berpuasa yang khusus. Dia jaga semua. Tapi ada yang puasa khususul khusus. Bukan sekadar dia menjaga daripada tak buat benda-benda itu, bahkan dia menambahkan lagi dengan memperdekatkan diri kepada Allah. Dia jaga bila waktu doa yang mustajab dia akan ambil, kerana ini ada bulan Ramadan. Makan sahur dia macam mana? Berbuka puasa dia macam mana? Ini tak, bila bulan Ramadan berbuka puasa macam Masya Allah. Sampai bila bulan Ramadan yang sepatutnya menjadi bulan yang mengajar kita untuk lapar dan dahaga, mengajar kita untuk appreciate, apatah lagi dalam bulan sekarang ini, tahun ini, pakcik haraplah, ikhwan dan akhwat, janganlah berbelanja sangat untuk berbuka puasa. Ingatlah abang, kakak dan adik-adik kita di Palestin, di Gaza, yang nak makan pun susah. Puasa ni bukan untuk makan lebih. Puasa ni lah, kalau kita makan tengah hari, sekarang makanan yang tengah hari itu kita bawa ke petang. Ini tak, waktu bulan Ramadan ni lah, Masya Allah, it become a festivities untuk makan. Di mana nak dapat ketakwaan itu? Sedangkan apa yang kita diajar untuk takwa kepada Allah ini, kalau boleh, segala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu, sedikit kita gunakan untuk keluarga kita, banyak kita berikan untuk orang lain. Itu ada dalam bab. Itu sebab kenapa dalam bulan Ramadan ini Rasulullah SAW sangat suka bersedekah. Dan bagi kita, bila berbuka puasa tu, kalau boleh kita buat banyak sedikit untuk beri orang lain. Anda tak tahulah berapa jauh jarak ikhwah dan akhwat semua dekat Jepun. Kalau nak hantar pakai Grab tu tak payahlah. Tapi kalau rumah dekat-dekat, jiran-jiran, mungkin kita boleh sebarkan rahmah. Kita boleh tunjukkan dalam bulan puasa yang kita makan, kita buat kuih-kuih Malaysia yang bagus, terbagilah kepada orang-orang Jepun menyebelah. Untuk kita sebarkan. So kita kena jaga perkara pertama, dalam bulan Ramadan ni ibadah yang penting untuk kita jaga ialah puasa kita. Jangan sampai puasa kita kurang pahala. Kita mesti berusaha untuk menjadi puasa yang, kalau tak jadi puasa yang khusus, puasa khususul khusus, sekurang-kurangnya menjadi puasa yang khusus. Kita jaga mata kita, kita jaga telinga kita. Kita jangan banyakkan tidur. Banyakkan melakukan perkara-perkara kebaikan. We must gather the most. Kerana macam Anda cakap, puasa ni adalah suatu ibadah yang mudah kalau orang nak tipu. Dia pergi komo mulut, dia boleh minum. Tak ada orang tahu. Allah tahu. Itu kenapa puasa ni, siam ini, adalah merupakan suatu ibadah yang memang nak mencetuskan rasa ketakwaan. Rasa bahawa Allah Azza wa Jalla melihat. Allah Azza wa Jalla tahu apa yang kita buat.
Orang lain mungkin tak tahu, tapi Allah tahu. So, kalau kita nak ihya Ramadan ini, the first and foremost, jaga puasa kita. Pelajari apa perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Apa perkara-perkara yang memakruhkan puasa. Ha? Apa ni, seperti tidur banyak sangat pun tak bagus. Tapi ada orang cakap, oh, Pak Cik kalau tidur lagi bagus, dia tak banyak buat apa ni, tak banyak buat maksiat semua. Tapi kalau kita pusing balik, kalau selain daripada itu, kalau kita tak tidur, kita juga boleh kurangkan maksiat dengan kita buat kerja yang lain. We should be looking at the more productive way, bukan mengambil jalan mudah dalam kita beramal kepada Allah. Bulan Ramadan ini akan datang setahun. In only 1 month. You only have 30 days for you to become orang yang bertakwa, orang yang benar-benar aware tentang Allah Azza wa Jalla, orang yang merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan nak mendekat dengan Allah Azza wa Jalla. So dalam bulan puasa, bila kita bercakap tentang puasa, dia ada tentang berbuka puasa. Dalam berbuka puasa itu apa yang Allah Azza wa Jalla bagi? Ketika berbuka puasa itu Allah suruh kita ada waktu untuk kita berdoa. Do we do that? Masa kita nak berbuka puasa tu lah kita sibuk dengan tu. Pasal kita nak masak banyak benda. Cuba kalau kita kata, okeylah, apa yang kita masak setiap hari sebelum buat puasa, itulah juga yang kita akan masak. Tapi kita masak di petang hari. Instead of di tengah hari. Supaya bila kita berbuka itu, kita tidaklah berlebih-lebihan. Sehingga kita ada punya ruang sebelum berbuka puasa itu untuk berdoa. Tadi sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Akhuna Fawaz, ayat yang ke-185 ke berapa, yang wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat yang dimasukkan dalam suatu para yang sama dengan puasa. Maknanya bulan Ramadan ini kena perbanyakkan berdoa pada Allah SWT. Dan bila kita berdoa pada Allah, Allah beri syarat. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah kamu istijabah perintah aku. Falyastajibuli. Hendaklah engkau ikut perintah aku. Penuhi istijabah, penuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Taat pada Allah. Again, ketakwaan dah akan datang. Wal yu'minu bi, dan beriman. Allah dengar doa kita dan Allah akan bagi. Bila Allah bagi, that is not. Jadi maknanya dalam puasa tu berbuka puasa. Apa yang kita kena lakukan dalam berbuka puasa? Bersegera untuk berbuka puasa. Jangan terlalu segera sampai tak azan pun makan. Itu tak boleh lah kan. Maknanya azan saja makan. Berbuka puasa dengan segera. Itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Boleh je Allah kata, afdalnya ialah dah habis azan betul baru makan. Tak. Allah kata bersegera berbuka. Kerana Allah tahu kita lapar selama itu kan. Kemudian berdoa sebelum waktu berbuka. Ya, ini berbuka. Kemudian apa? Kalau boleh kita nak jadi orang yang pandai, bijak. Kita berpuasa tapi kita boleh dapat pahala 30 orang berpuasa dengan kita bagi makan orang 30 orang. Nah, ini kebijakan. Ini perkara yang hanya ada dalam bulan Ramadan. So, benda inilah yang kita kena perbanyakkan. Kerana this is only in Ramadan. This 1 month. We must always think on how to get the best in Ramadan. Berbuka puasa. So, bagi orang. Ajak orang berbuka puasa rumah kita. Memang penat, betul. Tapi pahalanya. Kerana ini adalah puasa wajib. Dia rukun Islam. Bila kita ajak orang berbuka puasa kita dalam bulan Ramadan, Allahu Akbar. Kenapa? Why do we do all this? Kita nak capai takwa. Kerana kita tahu bahawa rezeki kita ini adalah pemberian Allah kepada kita. Mimma razaqnahum. Aku yang bagi engkau rezeki itu. Bukan kau punya pun. Kenapalah kau tak share kepada orang? Itu dalam bab berbuka puasa. Apa lagi yang ada dalam ibadah puasa ini? Sahur.
Sahur ini hanya di bulan Ramadan saja. Therefore, susah ke, penat ke, ngantuk ke, apa pun, I will get up and do my sahur. Because dalam sahur itu ada keberkatan. Dan sahur inilah yang membezakan puasa kita umat Islam dengan puasa yang lain. Therefore, penat mana pun kita, this is Ramadan. This is only 1 month. And I want taqwa. Because that will insyaAllah elevate kedudukan kita dengan Allah Azza wa Jalla. So we will bangun sahur. Tentunya lah bila bangun sahur tu taklah makan saja. Itu sebab kenapa dalam bulan Ramadan ini ada tarawih tadi. Adanya tahajud tadi. Kerana nak ajar kita. Kita kena bangun sahur. Kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Kalau siapa yang puasa dalam bulan Ramadan tak bangun sahur, rugilah dia. Kerana ini hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Bulan di mana Allah Azza wa Jalla membukakan seluas-luasnya peluang untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa erti orang bertakwa? Menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa lagi yang kita nak kalau bukan itu? So kalau kita terpaksa penat pun, kita akan bangun sahur. Kita ajar anak kita bangun sahur. Dan kita sendiri bangun sahur. Hatta minum air sedikit pun. Hatta makan kurma pun. Sahur, kita kena bangun. Kerana pada sahur itu ada keberkatan. Dan ia membezakan. Kemudian, pada waktu sahur itulah Allah Azza wa Jalla dalam satu hadis, Allah turun ke muka bumi Allah Azza wa Jalla di 1/3 malam. Waktu itulah. Mustajab doa. Doa. Gunakan bulan Ramadan. Ini semua kita kena buat. Kerana there is only 1 month. And this is a special month. Ramadan is a special month for mukmin. Sebab kalau kita tengok para sahabat Ridwan alaihim, kalau bulan Ramadan, they will be missing. Because this is a time where they want to be near to Allah Azza wa Jalla. Tapi kita bekerja. Tentunya lah tak boleh kan? So tak apa. Tapi jangan tak makan. Bangun. Kerana itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Rugilah kalau kita mensia-siakan bulan Ramadan. Kemudian dalam sahur Allah kata lambatkanlah. Rasul kata lambatkanlah sahur. Jadi kalau boleh lambatkan sahur. Kenapa? Kerana Allah sekali lagi Allah itu sayang kita. Kerana bila kita makan sahur lambat sikit, jadi bila kita berpuasa tu perut kita, tenaga kita lebih baiklah. Pasal kalau kita makan pukul 12 dan makanan tu dah diproses. So bila kita bangun pukul 8, pukul 9 dah. Tapi kalau kita makan seolah-olah kita makan sahur tu is a breakfast. Is an earlier breakfast. Kalau dulu kita makan breakfast pukul 7, sekarang kita makan pukul 6 atau pukul di sini sekarang subuh is 6:11 minit. So maknanya kita instead of kita makan pukul 7, pukul 8 breakfast, kita make it an earlier breakfast. So that breakfast itu adalah makanan untuk kita tahan memberikan kita tenaga, kekuatan untuk kita bekerja. Sebab Allah SWT lambatkan sahur. Gunakan, janganlah alah susahlah lambat sahur, makan pukul 12. Alangkah ruginya kita. This is Ramadan. And this is only 1 month. And Ramadan promise us taqwa. Kalau kita tak obses dengan takwa, we fail. We don't understand the reason why we live. Dan kita tak understand kenapa kita mengabdi diri kepada Allah. That is event. That is a activity and activities. But the outcome of that activities is takwa. That is what kita nak cari. Okay? So bila dalam puasa tu ada dua. Satu, jaga puasa. Puasa tu mesti tahu apa yang membatalkan puasa. Apa yang boleh mengurangkan pahala puasa, jangan buat. Kerana this is Ramadan. This is the core ibadah yang Allah berikan pada bulan Ramadan. And then dalam puasa itu ada dua. Satu, berbuka. Apa yang ada dalam berbuka, jangan berlebihan. Janganlah kerana kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah dalam bulan Ramadan, akhirnya kita menjadi sahabat kepada syaitan yang telah diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Apa maksud pakcik? Kalau kita membazir, makan tak kebanyak mana agaknya tak habis makan pun. Mubazirin. Kerana min ikhwani syayatin. Sepatutnya bulan Ramadan, bulan puasa ni, kita nak jadi hampir pada Allah. Nak jadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi akhirnya terbalik.
Yang kita jadi ialah ikhwana syayatin. Kerana berlebih-lebihan, membazir dalam kehidupan. Pastikan jangan buat begitu. Okey. Kemudian dalam puasa itu ada sahur. Bangun sahur. Menafaatkan sahur. Makan, solat, baca Quran, doa. Jangan cakap Allah SWT tak tahu. Nanti bila kita hidup susah kita itu, oh Pak, kenapalah Allah tak tolong? Bila Allah bagi peluang untuk berdoa, kamu tak berdoa. Sedangkan Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ni dekat. Falyastajibu li wal yu'minu. Bukan itu saja, Allah kata iza da'an. Apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Allah akan perkenankan doa bila kamu minta. Jadi jaga puasa itu, jaga berbuka itu, jaga sahur itu. Okey. Kemudian apa lagi yang ada dalam Ramadan? Tadi ibadah yang besarnya puasa. Dan dalam puasa itu ada berbuka dan sahur. Kemudian apa ada lagi dalam bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan ada lagi 3 benda yang kita kena jaga. Iaitu Lailatul Qadar. Dia hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Dia hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan 10 terakhir Ramadan. Dia Allah berikan 1 hari. Yang hari itu adalah lebih baik. Lebih baik. Bukan baik. Lebih baik dari 1000 bulan. 83 years. Jadi so stupid bagi kita kalau kita abaikan. Dan mencari Lailatul Qadar. For sure dapatnya ialah make sure 10 hari terakhir Ramadan hulun sungguh-sungguh. Walaupun kita tahu ada hadis yang kata dia dalam hari yang ganjil, so we calculate ganjil. Why should we do that when we have only 10 days saja? Oh pakcik, banyak kerja dunia. Apakah Allah tidak tahu dunia ini? Bukankah Allah pemilik dunia ini? You give times to Allah Azza wa Jalla. Allah give you the times. This is His. Macam mana? Kreatif. Fikirkan. Macam pakcik, surau dekat. Pergi masjid apa masjid Shah Alam tu dah tak berapa seronok sangat. Pasal dah ramai sangat orang. Jadi bila bangun malam tu tak rasa, tak feel. Tidur kat rumah, pagi pergi. Duduk sekejap. Atau bulan hari-hari yang tertentu, macam sekarang. Sekarang pakcik dah free lah. Pasal pakcik dah pension. InsyaAllah I'll do my best. Because this only ada dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar hanya ada dalam bulan Ramadan. So therefore kita kena cari kalau kita benar-benar orang yang nak mencapai takwa. Kerana ini janji Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertakwa ini dia buat sesuatu kerana dia yakin wa'dallahi janji Allah itu benar, maka dia buat. Bila Allah mengatakan khairum min alfi syahr, dia tahu itulah yang Allah kata. Bahawa ia lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk orang yang beriman, untuk orang yang percaya terhadap janji Allah Azza wa Jalla, dia akan usaha dan cari Lailatul Qadar itu. Dan the best way untuk cari Lailatul Qadar is to make sure that 10 days terakhir itu kita penuhi dengan ibadah kepada Allah. Jangan ambil kita ambil waktu yang ganjil saja. Trying to be clever. Kalau kita kena, oh Alhamdulillah. Itu kan bukan bagi pakcik lah. Bagi pakcik. Dia tak salah. Pakcik tak cakap dia salah. Boleh. Tapi bagi pakcik, why do you need to do that? When you have only 10 days. 10 days out of 365 days. And that 10 days is really the day where you want to achieve 1000 month. Kalau hidup di dunia ni pun, kalau orang cakap, kau gaji 1000 ringgit sebulan. Tapi ada 1 hari, dalam 10 hari yang terakhir Ramadan ni, I will give you 1 day. You buat kerja, I'll give you 1 million. Allahu Akbar. How do we react? Kalau kita boleh dapat dalam 1 bulan 1000 ringgit. Tapi Allah beritahu dalam 10 hari terakhir ada 1 hari yang kau tak tahu bila. I will decide. But that day, if you do the job, I'll give you 1 million. How do you react? Oh, I will find what is the day. And kalau tengok, Allah ruginya aku. Why? You need to wait another 1 whole year.
The best way is to habiskan 10 hari tu. You mesti kena that 1 million. That is what. Because the obsession of being orang yang why? The reward is to be inna akramakum indallahi atqa. Itu nombor 5 ialah iktikaf lah. Nak dapat 10 Ramadan yang terakhir, iktikaf. Itu pun hanya ada dalam bulan Ramadan. Iktikaf 10 hari akhir di masjid. Itu agak tapi bagi orang yang bertakwa, yang nak mencapai ketakwaan, dia akan fikir, manusia ini kan kreatif. Kalau dia nak 1000 daya, tak nak aja. Oh, tahun hijrah ada 3. Okay, fine. 355 hari. Okay. So, what does that mean? If you have that 10 days, okay lah, 300 hari pun tak apalah. If you want to play mathematics. But the most important is that 10 days. You must really express. Buat sungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Okay. Dan yang tadi, iktikaf. Iktikaf 10 hari. Manusia ini, kalau dia hendak sesuatu, dia boleh usahakan. Tapi kalau dia tak hendak, ada sip. Cakap macam mana pun, dia tak akan buat. So that 10 days iktikaf hanya ada dalam bulan Ramadan. So therefore, find times. Cari, be creative on how to do that. 10 days untuk iktikaf. And the last part yang kita kena buat dalam bulan Ramadan ialah tilawah Al-Quran. Dan tilawah Al-Quran ini ada kaitannya dengan tahajud. Ambillah masa dan peluang untuk bangun sahur, untuk baca Al-Quran. Kerana untuk tahajud. Dan tahajud ini akan terasa seronoknya bila kita laksanakan, kita menghafal Al-Quran. Itu sebab bila kita baca surah apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil, itu Allah Azza wa Jalla menekankan tentang membaca Al-Quran. So gunakanlah apa? Kerana Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran pada Syahrul Ramadan. Dan bila Allah Azza wa Jalla memperkenalkan Ramadan, the one and only one time dekat dalam Al-Quran, Allah perkenalkan, when Allah introduce Syahrul Ramadan, Allah does not introduce Syahrul Ramadan dengan puasa. Allah kata Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. So ini adalah ibadah yang kita kena buat juga dalam bulan Ramadan. Dengan kita memperbanyakkan puasa. Seperti mana hadis tadi. Puasa dan juga apa ni? Puasa dan juga solat, baca Quran. Puasa dan juga membaca Quran nantinya akan diberikan syafaat. So bila kita bangun sahur, kita baca Quran, kita hafal Quran, kita gunakanlah dalam solat tahajud kita. Jadi ada few things yang Pakcik nak kongsikan dengan antum semua. So kalau kita nak hidupkan Ramadan, ingat Ramadan ini is a gift from Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. So kalau nantinya Allah izinkan kita untuk berjumpa dengan Ramadan, setelah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kita membuktikan kebenaran dalam doa kita kepada Allah. Kita minta Allah bagi kita Ramadan, Allah bagi kita Ramadan, tapi kita bagaimana kita memanfaatkan Ramadan yang Allah berikan. Dan dalam Ramadan ini yang penting untuk kita ialah bagaimana kita nak mencapai ketakwaan. Apapun ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, dia punya aim dia, objektif dia, hadaf dia, our vision is to be orang yang bertakwa. Bagaimana Ubay ketika Omar bertanya kepada dia, Ubay bin Ka'ab, beritahu aku apa itu ketakwaan. Maka dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Omar, pernah tak kamu berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri? Pernah? Bagaimana kamu berjalan? Aku akan berjalan sangat berhati-hati agar aku tidak terpijak duri. Dan aku akan angkat baju aku supaya baju aku juga tidak tercarit dengan duri. Begitulah kehidupan orang mukmin. Dia always conscious. Bila dia nak buat sesuatu tu, dia fikir, apakah perkara ini baik untuk kehidupan aku di akhirat nanti?
Apakah kalau aku buat ini baik untuk dakwah aku, kerja-kerja dakwah aku, jamaah aku, Islam yang aku bawa ini? Dia selalu, dia punya obsession ialah kepada kehidupan dia. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini du'at. Apapun yang kita lakukan, kita mengharapkan bahawa Islam yang kita bawa dalam diri kita ini menjadi suatu tarikan kepada orang lain. Dan ketakwaan ini adalah merupakan puncak segala usaha yang kita lakukan. Dan moga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang bertakwa dan kita dapat memanfaatkan Ramadan, jaga puasa kita. Please go and check apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa, apakah perkara-perkara yang boleh memakruhkan, mengurangkan pahala puasa kita. Kita jangan buat. Kerana seperti mana anda katakan, Ramadan ini sebulan dan puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam. Bagi kita, kita nak buktikan kepada Allah Azza wa Jalla bahawa kita benar-benar seorang Islam dengan melaksanakan. Dan dalam puasa itu, ada sahurnya, ada berbukanya. Please, ikut perkara-perkara yang diminta dalam bersahur dan juga dalam berbuka puasa. Dia hanya ada dalam bulan Ramadan. Please follow, lakukan, laksanakan. Kalau dikata lambatkan sahur, lambatkanlah sahur. Disuruh bangun sahur kerana sahur itu ada berkah, bangun sahur sesusah mana pun kita. Kerana itulah yang ada dalam bulan Ramadan. Kemudian bila Allah kata itu juga membezakan kita dengan puasa orang lain. So bangun sahur. Kemudian dalam bangun sahur itu, pastikan kita menunaikan tahajud. Kerana dalam waktu sahur itu, ada masa-masa doa dimustajabkan. Maka berdoalah kita dalam bulan puasa. Dalam ketika kita akan sahur. Begitu juga dengan berbuka. Ada suatu masa untuk kita mempersiapkan diri kita. Ketika kita nak berbuka puasa, berdoalah juga kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita nak jadi orang yang pandai, bila kita nak berbuka puasa, sedekahkan. Berikan sedikit makanan berbuka puasa kita kepada orang lain. Atau ajak orang lain untuk berbuka puasa dengan kita. Kerana setiap apa yang mereka makan dari puasa, daripada pemberian kita, kita dapat pahala puasa. Allahu Akbar. Kemudian dalam bulan Ramadan ini, Pakcik beritahu tadi tentang Lailatul Qadar. Kita kena usaha cari untuk dapat Lailatul Qadar. Kerana berusaha mencari Lailatul Qadar itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah dengan janji Allah. Orang-orang yang sentiasa meyakini janji Allah itulah orang-orang yang Allah akan campakkan, letakkan, masukkan dalam hati mereka itu ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian iktikaf 10 hari yang terakhir. Kemudian tilawah Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Pakcik rasa cukuplah sekadar itu. InsyaAllah dah 1 jam lebih juga Pakcik cakap. Tadi kita berhenti sebentar apa ni. So tentunya lah yang baik datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jazakallah kepada yang tadi membetulkan Pakcik. Hijrah ada 33 apa ni. Dan yang lain-lain lah. Pakcik tak nampak ada apa-apa soalan lain. So, Pakcik serahkan balik kepada Akhuna Yusri. Moga Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Dan kita tahu bahawa ikram, kita punya tema untuk Ramadan kita, bangunkan jiwa takwa. Supaya kita insya-Allah benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bisawab. Okey. Amin, Jazakallah amin, khair. wal Khalid. Okey, amin. Ya. Jadi dekat sini mungkin kita mengambil peluang sikit lah kalau ada yang nak bertanyakan soalan. Ada beberapa soalan ke? Boleh tulis dekat chat ataupun terus raise hand. Terus mengutarakan soalan directly lah kepada Pakcik Roslan. Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan. Masya Allah, bagus. Orang-orang pandai. Ada, okey. Okey, Untuk Anwar. Okey, silakan. Raslan, Anwar Raslan daripada Jepun. Ada satu soalan Ya, nak. yang hari tu Ya, itu betul. Akhir Rashdan yang kata apa? I'm okay with delegating works.
Okay, Itu Rashdan, please. okay. Soalan daripada anak macam yang terima kasihlah Pak Cik Roslan sebanyak yang benda yang diingatkan kembali lah tentang Ramadan ni. Kita tengok bulan Ramadan satu bulan yang kita memang kena sangat-sangat lah mengejar mengejar amal tu lah. Maksud kena perbanyakkan amal, kena target lah sepanjang bulan Ramadan tu penuh dengan amal kita dengan Allah SWT. So nak tanya macam mana yang dalam kita perbincangan kita tadi banyak antara hubungan kita dengan Allah SWT kan. Macam mana dengan hubungan kita dengan manusia? Apa yang kita kena buat? Ditambah lagi kalau uh, bila dah masuk bulan Ramadan ni, contohnya kalau dekat Jepun ni buka puasa mungkin dalam pukul 6 lebih, tapi Isyak selalu dia akan tetapkan mungkin pukul 8 lebih dan tarawih habis pukul 9 lebih. Dan hampir tiada masalah malam tu, contohnya kalau kita nak buat usrah dan sebagainya untuk malam tu kan, sebab esok pagi kena bangun awal pula untuk sahur. So macam mana kita nak balance, bukan nak balance kan, maksudnya kat mana yang kita, apa yang kita kena buat untuk satu jaga hubungan kita dengan manusia, dengan masyarakat keliling dan juga menjaga hubungan kita dengan ahli usrah kita lah. Minta nasihat lah daripada Pak Cik Roslan. Okay. Jazakallah khair, Rashdan. Soalan yang baik. Yalah, menjaga. Kalau di Malaysia masa Pak Cik lah kan, bila dalam bulan Ramadan ni kita apa ni tidak apa ni liqah tu tak ada untuk Pak Cik untuk Pak Cik. Tapi kita jadikan dia majlis untuk berbuka puasa. So kita rotate. Mana okey minggu depan dia macam liqah jugalah tapi buka puasa. Tapi macam kat Jepun tu pakcik tak tahulah suasana dia jauh dekat ke tu pakcik tak pastikan lah kalau sama ada antum ada community ke apa. Tapi dia risau. Dengan manusia dengan hubungan yang lain tadi tu macam pakcik cakap tadi. Kalau kita berbuka puasa kita boleh berikan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan pada kita kepada orang. Itu salah satu daripada cara untuk kita membuat hubungan dengan orang lain. Kalau kita tengok di zaman kampung tu, orang selalu berikan sebelah dan sebelah tu bagi lagi sebelah. So suasana tu memang suasana yang bahagia dan itu adalah salah satu daripada suasana Ramadan yang kita kena hidupkan. Memberikan makan berbuka puasa sama. Macam yang tadi dengan ahli usrah tu insya-Allah kita boleh rotate majlis berbuka puasa dan jadikanlah majlis berbuka puasa kita itu sebagai pertemuan. Kerana yang pentingnya usrah tu keluarga bertemu, berjumpa dan tanyakan apa khabar, qadaya itu semua. Pak Cik rasa yalah again Pak Cik tak tahu how far you, atau mungkin boleh buat apa dalam seminggu ke mungkin boleh buat satu hari kalau ada rumah kawan-kawan yang besar sikit ke untuk bawa family untuk sama-sama ke, I don't know. Macam mana yang terbaik itulah yang boleh diusahakan dekat Jepun. So Pak Cik hanya boleh cakap begitulah Rashdan yang boleh Pak Cik sampaikan. Untuk akhir Wan Khalil tu kalau kerja sentiasa bermusafir, driver lori, elok kekalkan puasa atau berbuka. Dalam Al-Quran pun Allah Azza wa Jalla beritahu bahawa memang dibenarkan untuk kamu kalau kamu merasa bermusafir dan penat. Hanya kamu kena balas balik je lah. Kamu kena gantilah. So kamu jauh lebih tahu kemampuan kamu. Kalaulah kita ada hari yang kita rasa well I can go through with it. Then go through with it lah. Tapi kalau hari ini mungkin kena berbuka, berbukalah. Dia in fact dalam ayat puasa ni Allah emphasize sangat. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hendak untuk kamu itu senang dan Allah tidak mahu menjadikan ini suatu kesusahan. Walitukmilul iddata. Tapi kamu kena sempurnakan apa 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 kamu punya tu. Andai yang kata kalau kamu mampu, kalau tak dan lepas lepas Ramadan kamu tetaplah kena qada kerana ini adalah wajib. Dia adalah suatu rukun Allah Azza rukun Islam. Jadi maknanya kalau kita katakan hari itu kita rasa I can go through, mungkin boleh kemalangan nanti whatever, ada jangan.
Jangan puasa teruskan. In fact, kalau kita tengok ada orang yang kadang-kadang bercakap tentang, oh, kenapa bagi apa sahabat-sahabat perang Badar mereka perang tak makan pun, tak puasa pun. Tak. Ada sebahagian hadis yang mengatakan ada sebahagian sahabat yang berbuka. Ada yang rasa suruh dia berbuka. So kalaulah yang ambil satu part, ini yang Tariq Suwaidan saya cakap, Dr. Tariq, you must read all hadis. You cannot take the hadis that you suka je, you prefer je, you nak bagi semangat. Oh, dan Badar pun dia tak. Tapi dari susu hadis yang mengatakan bahawa Rasul suruh sahabat berbuka puasa. So it is up to one Khalil. If you think that principally kalau musafir tak perlu berpuasa. Kerana itu Allah dah bagi kelonggaran. Kan? Kalau kamu bermusafir, kamu dibenarkan untuk berbuka puasa. Jadi, kalau kita nak ambil yang itu, tak salah. Dan orang tak boleh cakap, wah dia ni tak kuat iman ke. Hey, you are not the one who judge. Dia jangan risau apa orang cakap. Allah berikan kelonggaran. But you must understand that kalau kamu tinggalkan, kamu kena ganti. Dan tentunya lah ganti puasa di bulan yang bukan Ramadan lagi mencabar. So you choose. Tapi prinsipal dia jangan sampai ianya menyusahkan dan ianya sampai menyebabkan daruriat suatu perkara yang tak baik berlaku pada kamu. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Macam mana Wan Khalil? Okey ke Pak Cik punya apa ni? Itu pandangan pandangan peribadi Pak Cik. Okey? Anwar angkat tangan tu. Assalamualaikum Pakcik. Saya Anwar dari Chiba, Jepun. Okey. Pertama kali Ini bukan terima Anwar kasih. Gurau Ya? aja. Bukan Anwar Ibrahim gurau aja. Masa Anwar ejaan hantar tu ni. Okey. AI Yes, juga. Anwar. Anda mungkin nak tanya lebih kurang dekat dengan soalan Rashdan tadi, hubungan dengan manusia, tapi mungkin lebih pada umum lah. Kalau macam kita puasa dan kita fokus ibadah di malam hari, kadang-kadang waktu siang kita ada waktu mengantuk dan ada memang tak dapat, kadang ada masa yang tak susah nak fokus. Mungkin Pakcik boleh bagi tips macam mana kita nak atasi waktu-waktu macam tu. Kadang-kadang kita kena kerja kat onsite, kena kerja berat lah kan dekat ni. Jadi kadang-kadang kita terhilang fokus, tersengguk ke, jadi orang tengok kita macam tak, oh ni tak profesional ke kan. Di kalangan orang lain pun sekeliling kita mungkin tak berapa faham pasal puasa dan ni. Itu adalah cabaran kepada kita lah. Kerana masa Pak Cik dulu bekerja dengan Celcom, Pak Cik pergi Jerman. Dan kebetulan waktu itu memang waktu puasa. So bila kita cakap bahawa kita tak makan, tak minum, diorang macam terkejut. Macam agak, oh Masya Allah, how can you survive? Tapi itulah satu benda yang kita itu sebab kenapa kita kena makan sahur, kenapa kita kena jaga. Kita tak nak macam Pak Cik bila dengan Jerman tu Pak Cik kata, well, this is what my religion, and I believe that when Allah asked me, my God, my creator, he knows that I'm capable of doing that. Because if not, then Allah won't ask me to do this. Because I believe as a creator, He knows the capability of human to undertake this pasal masa Pak Cik pergi Jerman tu, dia punya siang dia panjang. So dia pun kesian pasal orang Jerman ni semua barang-barang besar. Dia tengok macam Pak Cik ni kecil je, boleh ke puasa? Alhamdulillah lah. Tapi yang macam soalan adik Anwar tu tentang tersenggut-senggut tu, ialah itu something yang kita kena usahakan lah. Maknanya kalau boleh kita cuba replace kan. Maksud pakcik, kalau lah waktu itu kita letih, kita cakap, kalau kita be honest lagi bagus. I'm feeling tired, let me just have some rest, then I'll do back Tapi of course lah dekat onsite sometimes dia akan minta kita. Again pakcik cakap, dalam bab puasa ini, dalam bab ini Allah Azza wa Jalla bagi banyak kelonggaran yang kita sendiri harus tahu kan. Dan kalau boleh memang ideal kita puasa semua, dan ideal kita kena tunjukkan
apa ni. Bahkan sebenarnya itulah kekuatan umat. Kalau orang tanya kita kenapa kita apa berpuasa, itu sebenarnya nak beritahu kepada orang di luar sana bahawa this is a group of people that obey his creation or his creator to the limit, to the letters. Maknanya kita umat Islam ini adalah umat yang sanggup tinggal makan minum hanya kerana Allah suruh. You better be careful. Don't play with this type of people because they can do anything kerana Allah suruh. Nah, faham tak maksud baca? Maknanya bila orang tengok kekuatan umat ini ialah mereka boleh tinggal makan dan minum hanya kerana Tuhan suruh mereka. So just imagine this group of people, they can do a lot other things bila Tuhan disuruh. So you better be careful dengan agama mereka. Jangan insight, jangan buat sesuatu yang boleh menyebabkan agama mereka itu, kerana ini adalah golongan orang yang boleh macam apa ketika Rastam hantar spy dia dekat Rom ke ni kan. Dia kata golongan ini adalah golongan yang mereka itu sanggup mati daripada kawan mereka mati. Dia menyebabkan orang yang mengetahui the nature of orang-orang beriman ini dia lebih takut kepada orang-orang yang beriman ini, kerana mereka ini sanggup tinggalkan makan dan minum hanya kerana Allah Azza wa Jalla suruh. So mana Anwar kena makan suplemen ke, kena kuatkan badan lah, kena pastikan I am not going to be the reason why orang tengok Islam ini tak bagus. Itu satu perkara. Tapi kalau dia jadi, pada Allah juga kita minta keampunan, dan bila kita ada peluang tunjukkan kebaikan. Keep on doing good things. Yang tersengguk tu okeylah, hari tu tersengguk. Hari yang lain yang bila kita tak tersengguk, kita buat kerja sungguh-sungguh. Tunjukkan kepada dia bahawa puasa ini tidak menghalang sebenarnya umat ini untuk menjadi orang yang terbaik dan bekerja dengan baik. Okey? Boleh Anwar macam tu? Pak Cik jawab apa jawapan yang sesuai kalau Japanese tanya kenapa Islam suruh puasa dari waktu subuh hingga maghrib, sedangkan kalau ikutkan waktu malam tak elok untuk makan banyak. Dia kalau dia apa ni it is only 1 month pun kan. Kalau Pak Cik dia cakap makan malam tak elok makan banyak, kita pun tak suruh makan banyak. Itu sebab tadi Pak Cik cakap waktu berbuka kita ialah sekarang ni, apa yang berlaku dalam bulan Ramadan ialah kita tukar je habit makan. Pada makan tengah hari, kita makan malam, iaitu maghrib. Kalau hari tu kita makan tengah hari, kita makan maghrib. Kalau hari tu kita punya breakfast pukul 7, now kita makan pukul 6. Kita cepatkan sikit breakfast kita lambatkan makan kita. Kuantum dia samalah. Janganlah pergi bila bulan puasa pergi kuantum banyak lagi. Memanglah tak elok makan malam banyak kan. Dan Allah suruh subuh dan maghrib, kerana waktu itulah kita really barulah Allah nak uji kita. Kerana kalau kita puasa dalam waktu malam, kita tidur je lah. Tapi subuh dengan maghrib itulah waktu kita bekerja. Waktu itulah Allah nak pembuktian tentang keimanan kita, kemahuan kita, kesungguhan kita untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Tentang makan banyak, memanglah malam jangan makan banyak. Pak Cik pun cakap jangan makan banyak. Pak Cik dah beritahu, puasa ini ialah kita cepatkan kita punya breakfast, kita lambatkan makan tengah hari. That is the whole idea. Bukan masalah makan banyak atau tidak. Rashdan, that is how Pak Cik will answer lah. Sepatutnya waktu berbuka puasa tak boleh makan banyak kan? Makan sederhana supaya badan ringan. Betul. Tu Cina pun dah jawab. Maybe next time on pemilihan makan sewaktu Ramadan by dietitian. Boleh? Panggillah somebody else yang boleh. Sesuatu yang perlu diusahakan, being honest, buktikan umat Islam boleh. Yes. That's what we need. Kita kena tunjukkan. Pak Cik, dalam banyak hal kalau kita tengokkan, kita pendakwah ini, itu sebab kenapa doing dakwah ini adalah suatu perkara yang sebenarnya menjadikan kita excellent. Bahkan itu pun yang Allah kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
kamu ini adalah umat yang terbaik yang aku keluarkan untuk manusia. Syaratnya apa? Kamu buat amar ma'ruf nahi munkar. Kerana bila kita buat kebaikan, kita nak tunjukkan Islam ini unggul. Islam ini agama dari Allah. Dan Allah tahu keupayaan manusia. Allah kata boleh berpuasa. Macam Pakcik cakap kepada orang Germany tu lah. Because I know and I believe my creator knows my potential, my capabilities. When he asked me to do this fasting, I know I can do it. Dan hanya mereka je lah. Mereka tak biasa. Tapi kalau kita, macam Pakcik cakap, itu sebenarnya memberi signal kepada orang-orang musuh-musuh Allah ini. Don't play with mu'min. This mu'min, these believers, is those people who are willing to leave food just because his God asked him to do so. So you better don't play with their religions because they are really serious about their religion. Itu sepatutnya yang jadi kita punya message kepada mereka bila kita berpuasa. Ukhti Safia angkat tangan dah lama dah ni. Ukhti Safia? Assalamualaikum Pakcik Roslan. Waalaikumsalam. Ana Safia daripada Sagam Yara. Kalau dekat Malaysia, kat Shah Alam lah. Soalan Ana, sebelum ni pernah sebelum ni pernah discuss dengan Akibah. Kalau waktu Ramadan, apa kita punya target lah kan. Contohnya macam tak nak dengar lagu ke, ataupun nak tilawah satu juzuk satu hari ke, ataupun nak dengar lagu nasyid ke sepanjang Ramadan, macam tu lah. Yang baik-baik lah. Lepas tu Nakibah Hana tanya, ni Nakibah yang dulu lah, bukan Nakibah sekarang. Lepas tu Nakibah Hana tanya, adakah benda tu kita boleh sustain buat sampai lepas Ramadan? Kalau tak, better kita tak payah buat, sebab kita nak jadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. So apa mindset yang sepatutnya kita ada berkenaan ibadah kita ni lah, yang kita nak buat extra time Ramadan je. Okay. Tak, yelah Pakcik tahu ni semua apa. Sometimes you are being too ideals. We are human. But Ramadan is a special month. If we do something because of Ramadan, because this is the month that Allah gave, doesn't mean that kita jadi hamba pada Ramadan. This kalimah-kalimah ini sepatutnya kadang-kadang kita kena berani untuk berhujah. Walaupun dia datang daripada siapa sekalipun. Kerana dia tidak salah. Kerana Allah Azza wa Jalla sendiri menjadikan Ramadan itu suatu bulan yang sangat special. Bulan yang ditutup pintu neraka, dibuka seluas-luasnya pintu syurga, diikatnya syaitan dan diberikan. So therefore, dalam bulan Ramadan ini kita mesti memperbanyakkan dia. Dan kalaulah nanti di luar, selepas kita keluar Ramadan, we are not as better as Ramadan. We are human. That is the reason why Ramadan is so special that we need to treat it the best that we can. Kalau katakan Ramadan ni memang aku tak nak dengar langsung, tak apa. Because every second count in Ramadan. Because in Ramadan, Allah akan ganjarkan lebih. Tapi kalau kita tak boleh buat di luar masa itu, mungkin kelemahan kita. But jangan kita kita lose this opportunity of having to do the best in Ramadan. This connotation yang apakah kita hamba Ramadan atau kita hamba Allah Azza wa Jalla. Kita hamba Allah di masa bila pun. Tapi Ramadan is a special month. So we should be better. But of course, di luar Ramadan, kita akan diuji Allah Azza wa Jalla kerana syaitan keluar. If we can be at most macam di dalam Ramadan, kita jadi macam tu. Wallahu, itu memang yang terbaik. But of course, we are human. Bila kita keluar dalam bulan Ramadan nanti, syaitan dikeluarkan. Dan syaitan pun akan marah. After 1 month, they don't get anything. They will just do. Itu sebab kenapa Allah, Rasul kata, lepas Ramadan, buat lagi puasa 6 Ramadan. 6 Syawal. To continue that. And of course, this is where watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr happen. Tazkirah, fazakir, fa inna zikratan fa'ul mu'minin. This is what life is all about. This is not about Ramadan saja. Jangan jadi hamba Ramadan ini. Memanglah dia punya
kalimah itu nampak okey lah kan? Oh, janganlah jadi hamba pada Ramadan. Kita adalah hamba Allah. Memang clear, itu jelas bagi kita. But Ramadan is a special month. Ramadan ini Allah sendiri jadikan dia is a special month. So what is it wrong for me to get the best of Ramadan? If I want to get, because that will hopefully become something yang itu. Tapi tentunya lah Allah Azza Rasul kata apa? Amal yang paling baik ialah amal yang sedikit yang dibuat berterusan. Tapi itu tidak sedikit pun mengurangkan untuk kita melakukan yang terbaik dalam bulan Ramadan. Kerana this is a special month. And we must look and take it as a special. Bulan lain tak ada Lailatul Qadar. That's the reason why Allah bagi Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. If we did and we get that 1,000 month, Masya Allah, it's already completed what? Setahun ada berapa bulan saja? Ada 11 bulan. If we get Lailatul Qadar, subhanallah, we already get 1,000 month. So apa? Janganlah kita menjadi hamba pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar is only in Ramadan. And Ramadan is a special month. Why can't we be the best in Ramadan? Dan di luar, kita berusaha juga untuk jadi sebaik Ramadan. Tapi janganlah kerana kalimat, kita ini hamba Ramadan ke atau hamba Allah. That is a foregone conclusion. We are hamba Allah Azza wa Jalla. Ada siapa yang menafikan? No, we are not. Kita memang hamba Allah Azza wa Jalla. Hamba Allah. Dan bukan saja bulan Ramadan kita akan buat. But Ramadan is a special month. Macam Pak Cik cakap. Allah tutup pintu neraka. Allah buka pintu syurga. Allah ikat apa ni. That doesn't happen in the other months. So kalau kita lemah di other months, itu kelemahan kita. That is where liqa' datang. That is where jamaah datang. Kalau jamaah fail untuk do that, dan jamaah salah. Nakibah yang salah. Kerana nakibah tak didik. Atau nakibah tak bimbing. Atau nakibah sendiri tak hak. Pakcik akan lebih agak emotional benda ni. Kerana pakcik itu klise lah bagi pakcik. Kerana bagi kita orang yang beriman, kita memang hamba Allah Azza wa Jalla. Regardless of Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulkaidah, we are hamba Allah Azza wa Jalla. But Ramadan is a special month. And we must make full use. We must take full advantage of Ramadan. Be the best. And hopefully, insyaAllah, kata Aristotle kata, we are what we are. We are repeatedly, we are what we repeatedly do. We are what we repeatedly do. Therefore, excellence is not an act, but a habit. Itu sebab kenapa Allah jadikan Ramadan itu 30 hari. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari lagi. Supaya harapan Allah Azza wa Jalla dalam masa 30 hari itu, kita tarbiyah, kita tazkiyah, kita tazkirah, kita tilawah. Supaya insya-Allah keluar Ramadan, keluar dari madrasah Ramadan, kita akan felt stronger. And kita jangan lupa kerja dakwah kita. Kita jangan lupa jamaah. So that is how I should answer that question. Jangan minta maaf kalau this is my opinion. Okay. And my opinion is what Bana rahimahullah letak dalam surah Al-Faham. Dalam usul 20 dalam Al-Faham. Semua perkataan selain daripada Rasul boleh didebatkan. Hatta Mursyidul Am. Pak Cik Roslan ni. No. That is what we are taught. Selain daripada perkataan Rasulullah SAW, kita boleh debate and argue. Okay, Safia? Boleh, Safia? Safia? Boleh Pak Cik. Jazakallah khair. Okey, jazakallah khair pada Ustaz Pak Cik Roslan dan juga kepada semua yang bertanyakan soalan. Nampaknya masa mencemburi kita pada malam ni. Kalau boleh nak dengar lagi panjang lagi dengan Pak Cik kan, ataupun duduk berdepan dengan Pak Cik. Alhamdulillah. Tak sempat ambil gambar. Okey. Itulah insya-Allah. Kita akan ambil gambar bersama. Jom masing-masing kita buka video. Boleh Pak Cik kenal. Ini muka Abdul Rahman Khalid ya.
Iluni tak buka apa ni dia punya tu. Iluni kena letak Mariam sebelah. Alhamdulillah puas. Mana Abdul Rahman Paiman tak nampak? Abdul Rahman Khalid nampak? Okey, ni Imdad. Wah, ni ada suami isteri Firdaus dengan Syahnas. Alhamdulillah. Yang lain tak tunjuk muka ni. Yalah pakcik kenal sikit-sikit. Oh, Safia dengan suami juga. Alhamdulillah. Maaf pakcik kalau pakcik over apa ni. Zainuddin dia ada 2 nama tapi dia seorang je. Okay, come. Let's have Tak ready, ni tak ready. picture. Oh, Rus ada daurah. Okay, come. Tu. Itu Mariam ke tu? Itu Iluni itu Mariam. bongsu Marsha. Yang ni. Yang kecil ni. Atuk tak jumpa Yang lagi kecil dia. sekali. Okay. Alright. Kalau dah ni, bolehlah kita ambil gambar. Semua dah ready. Siapa yang ambil gambar? Semua senyum. Tak tahu siapa ambil gambar. Siapa yang nak buat